Your eyes cannot see what your mind doesn't know. Itulah kata-kata seorang sahabat saya semasa undergrad dahulu di USM Kubang Krian. Apakah yang menyebabkan kita dapat melihat sesuatu adalah apa yang terdapat di dalam minda kita. What? Sebagai contoh, sekiranya tuan-puan tengok gambar yang saya kepilkan di atas ini. Cuba tuan-puan teka, siapakah yang bernama Zushi? Z-U-S-H-I. Ini adalah salah satu karakter di dalam anime Hunter x Hunter pada keluaran tahun 1990-an. So, sekiranya tuan-puan tidak tahu, walaupun tuan-puan nampak karakter tersebut, tetapi minda tuan-puan ataupun otak tuan-puan tidak ada maklumat berkenaan dengan person ataupun karakter tersebut, nama dia, macam mana muka dia, rambut dia, warna apa, baju apa yang dia pakai. Secara tidak langsung, mata tuan-puan tidak akan dapat melihat karakter tersebut ataupun orang tersebut. Begitu juga dengan pasaran saham. Sekiranya tuan-puan tidak mempelajari ilmu untuk mengecam ataupun menganalisa ataupun mengetahui ataupun menilai sesuatu saham yang bagus berdasarkan technical analysis, tuan-puan tidak akan dapat mengenal pasti saham yang manakah yang bagus berdasarkan kriteria-kriteria yang ada sebenarnya yang telah ditunjukkan oleh saham itu tersebut. Saham itu sendiri. Alright? So, kalau kita tengok pada chart, sesuatu chart, sekiranya kita dapat detect pergerakan harga pada sesuatu chart tersebut, secara automatik kita akan dapat tahu yang carta tersebut adalah bagus ataupun tidak bagus, ada potensi ataupun tidak ada potensi. So, secara ringkasnya, apa yang ingin saya katakan adalah sekiranya tuan-puan tidak ada ilmu berkenaan dengan technical analysis chart, apa yang tuan-puan nak tengok pada chart, apakah yang menyebabkan carta tersebut bergerak, adakah dia punya fasa oversold sudah habis, adakah dia berada di dalam fasa overbought, bagaimanakah struktur Elliott wave, rangka pergerakan wave saham tersebut, bagaimanakah situasi yang berlaku kepada resistance ataupun support saham tersebut, adakah sudah mencecah support, adakah sudah break support, adakah sudah mencecah resistance dan break resistance. So, perkara-perkara tersebut akan menjadikan mata kita akan dapat melihat apa yang minda kita tahu. Sekiranya minda kita tidak ada maklumat berkenaan dengan perkara tersebut, mata kita secara automatik tidak dapat melihat apa yang sepatutnya kita lihat. Alright? So, secara tidak langsung, kita tidak dapat menilai manakah saham yang berpotensi dan manakah saham yang tidak berpotensi. So, secara ringkasnya, apa yang saya cuba ingin sampaikan adalah tuan-puan mesti belajar secara detail macam mana untuk mengkaji sesuatu chart pergerakan saham untuk mengenal pasti adakah sesuatu saham tersebut berpotensi ataupun tidak berpotensi dalam jangka masa pendek, dalam jangka masa sederhana ataupun dalam jangka masa saham. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.